meraihkan persaraan saya. Jadi alhamdulillah, masya-Allah kan. Jadi anda pun boleh. Yang bezanya, dulu saya work from home juga. Tapi yang bezanya, yang bestnya kan, dulu work from home tapi tak ada happiness. Now work from home dengan happiness. Jadi tidak perlu lagi buat Google Classroom. Saya cuma hanya Google buat Classroom di bilik tidur. Dan berkongsi cerita sendiri. Kalau tak, saya kena cerita macam-macam lah, cerita dalam buku tu. Kali ni tak payah cerita orang lain, cerita pasal diri sendiri lah. Terima kasih kerana melemparkan senyuman kepada saya. Saya nampak senyuman-senyuman anda semua. Okay, next. Okay, baru kita cerita yang seterusnya. Ni alhamdulillah dengan izin Allah, bulan November lepas tiba-tiba bila kita dah dapat hasil kan, Allah tunjukkan sesuatu. Pada masa tu saya viral sebab saya berkongsi saya punya cerita dia. Ringkasnya saya berkongsi saya punya gambar makan bekal tu setiap hari. Betul, saya dibawa masuk ke dalam grup suku-suku separuh. Jadi saya share lah gambar bekal saya tu. Daripada saya mula-mula buat lah 30 hari je, pada 30 gambar kan. Dan pada masa tu saya lagi sembang Jumaat kan, saya pun post gambar sebelum, gambar bekal saya sebelum tu, dan gambar hari tu, dan juga gambar gemuk. Tiba-tiba ada yang berminat sehingga wartawan, sebab kebetulan dalam tu ada dalam 200 orang members. Jadi ada wartawan yang call interview saya, lepas tu terus tersebar. Wartawan tu wartawan M-Star Online. Lepas tu terus tersebar ke Sirap Limau, Cempedak, Cis, ke Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Yang bestnya, terima kasih yang ucapkan tahniah semua kan. Bestnya pencen, memang best gila. Yang bestnya, bila kita dah viral ni, kalau orang biasa viral, biasalah viral kan. Tapi yang bestnya yang viral ni orang Herbalife. Orang Herbalife memang yang dapat, yang memuji pun banyak, ramai, tapi yang menguji, yang mengutuk dan menghina pun ramai. Jadi apa tindakan saya just senyum. Senyum dan alhamdulillah kan. Sebab saya punya etika dan attitude ialah spend more time with people who make you the best, and don't spend time with people who make you stress. Itu yang saya amalkan dalam hidup kan. Terima kasih. Betul macam pernah nampak kan. Kan. 235 hari dalam grup tu ya. Lepas saya dah viral ni, saya tak nak post lah. Saya tunggu lama-lama baru saya post sekali kan. Sebab tiba-tiba lah ada hentaman-hentaman guna produk lah, apalah, Kementerian Kesihatan tak kaji ke background dia ni siapa. Oi, dia punya ayat kalau baca kau sedap kan. Tapi saya senyum je kan, layan je. Okay, next. Next. Minta sikit benih bayam Brazil. boleh datang rumah. Kan, tak ada apa nak buat PKP ni. Saya tanam awal PKP 1 hari berlalu, masa mula-mula start PKP, kalau anda boleh makan. Kan, jadi kalau anda pun sama, kalau buat tanam bayam Brazil, cucuk dekat tanah, hidup. Memang hidup. Tangan ni kena minum shake lah. Kan, tangan shake je yang tangan hidup. Kalau rasa kurang hidup tu mungkin kurang nutrisi lah. Okay, ini yang saya bestnya sebab diorang petik semua gambar saya, dan masuk akhbar Chinese, akhbar yang bukan Melayu dan ada baju Herbalife. Masa tu saya nampak Steven kita punya staff DHQ pun mula add dan tag saya. Jadi saya rasa Allah Akbar, rasa macam saya bangga sebab saya adalah sebahagian dari warga nutrisi kan. Sambil kita bersembang, kita minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Isi minyak aloe dan teh sejuk, dia lalu kat tekak. Okay, next. Wow, best copywriting. Itu saya punya guru copywriting Yati. Alhamdulillah. Daripada 130 terus dah 130 ke 65. Inilah dia. Wartawan M-Star Online Saya ceritalah, dia tanya background kita macam mana detik-detik bermula. Tak sangka pula dia tulis bila nak buang air tangan tak sampai. Dahsyat betul lah dia kan. Tak kisahlah kan. Janji kita cerita the real life story lah. Nampak situ, like by Ramzani Rahman, Yati Nazli kot. Saya punya idola tu. Kan? Kan, alhamdulillah kan. Tangan tahun bila ni start? Tahun 2000, tahun lepas 2000. Ni pada 3 November, saya ingat tadi. Saya ada amalkan satu. Dia terunggu utara. Siapa yang dengar audio Many Execution Show. Okay, berapa
Ni fast, abang fast. Mari saya share fast. Berapa lama 65 kilo ni? Lama, 3 tahun. Saya start, saya berjaya menurunkan berat badan daripada 128, 130 kepada 63 kilo ni, total loss 65 daripada 2012, 5 Mei 2012. Itu pun percubaan kali ketiga. Percubaan kali pertama pada 2018 gagal, tak berjaya sebab sombong, tak nak belajar, tak ada ilmu, tak ada sistem yang macam ni. Kemudian 2010 saya ambil dan beli tapi tak ada guide, tak ada apa kan, kali ketiga. Kemudian 2012, saya ingat tarikh tu 5 Mei 2012 itulah saya menyerahkan diri. Saya rasa saya kena berubah sebab panjang cerita ni, tapi saya ringkaskan, saya sakit. Jadi itulah cerita ringkasnya. Ustaz turun, sebenarnya terima kasih Coach Fadila dan support. Saya turun 1 kilo je sebenarnya, 1 kilo je, betul. Tapi 65 kali kan, 65 kali kan. 1 kilo je tapi 65 kali kan. Yang penting syarat dia konsisten. Kalau syarat-syarat lain, tips yang lain, sebab saya tak akan jadi macam ni. Assalamualaikum Ustaz. Line okey tak Ustaz? Rasa mic Ustaz memang dah unmute lah. Ya Ustaz, saya tak dapat dengar suara daripada Ustaz sebab line ataupun Izan boleh dengar suara saya Izan? Izan boleh dengar. Izan Abang Kaf punya suara. Ustaz punya, I think Ustaz main di line. Tak ada terkeluar ke? Okay. Memang dalam waktu kita ni ikut dekat COVID ni kan, memang line dia memang sangat-sangat padat sikit, semua orang test. Ada 10 page. Saya pas pada Izan dulu mungkin saya cari sebab kita ada 10 page nak session satu dan jumpa Ustaz. Lepas tu Izan. Boleh. Okey Ustaz. Kalau nanti saya sebagai co-host. Tak dapat latih Izan jadi co-host. Ustaz cuba. Terima kasih. Minta maaf siaran terputus. Saya tiba-tiba tak ada line. Bar tu daripada sekarang ni pun satu bar je, bersiaran dengan satu bar. Okay, jadi tak apa, cabaran itu menguatkan kita. Kalau kita belajar ilmu Ustaz Nasrullah, dia panggil matrik
cicak dan jerapah. Cicak tu cicak lah kan, nanti kita cerita pasal cicak. Tapi jerapah ni kenapa bila anak dia lahir dia tendang? Kan, bila anak dia, cicak ni, jerapah ni rezeki dia dekat atas kan, rezeki dia pada pucuk. Jadi bila anak dia keluar je, dia tendang. Lepas tu anak dia bangun balik. Lepas tu bila anak dia keluar, dia tendang, dia bangun balik. Sebab dia tendang tu supaya anak dia tu kuat. Macam kita lah, kalau kita ni, kalau tak ada cabaran, kita tak kuat. Dengan cabaran lah kita jadi kuat. Yes, Alhamdulillah. Ustaz is back. Jadi Alhamdulillah, minta maaf line saya sangat tak stabil dan saya tak boleh nak unmute bila saya unmute dia kata you cannot unmute yourself. Jadi kuasa jadi kena tu itulah. Dan kita ada 43 orang, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita jangan lupa ambil gambar. Ustaz ada Ustaz ada slide ya. Ustaz ada earphone tak? Ada earphone. Ada. Cuba pakai kuat sikit. Sekejap setelah okay, Ustaz ada slide ada. situ tak? Kalau ada. Mana saya minta Ada. Okey, saya pakai slide saya. Okey, Saya pakai slide saya. Sekejap saya share screen. Okey. Host disable participant share screen, tak boleh? Boleh. Tak boleh Ustaz. Host tak boleh. Host disable participant share screen. Cuba Ustaz sekali lagi, try sekali lagi. Okay, try sekali lagi Share screen. Okey, boleh. Okey, thank you very much. Maknanya kena izin daripada host. Okey, kita sambung siaran Minta maaf gangguan tergendala banyak Okey. Kita sambung cerita. Saya takkan berdiri sendiri. Jadi di belakang saya kena ada tim. Saya kena dibantu oleh ramai orang. Jadi terima kasih dan tahniah kepada tim saya, tim TKO ataupun Tuition Kurus Online. Dan dalamnya ada ramai tim, ada Trim and Fit Online, ada TKDR, Fit Perlis, ada Central Health Malaysia dan sebagainya. Terima kasih banyak, BMS dan sebagainya. Okey. Ini dia antara tulang belakang dalam tim saya, Tuition Kurus Online. Mereka ni berada di seluruh Malaysia dan kebanyakannya part time. Jadi sekarang ni, bila kita part time, kita akan tarik part timers lah. Jadi lepas ni, bila saya dah full time, saya mengharapkan ramai orang full time yang akan bersama dengan geng Ustaz Nur Azman dalam Tuition Kurus Online. Terima kasih kepada tim TKO. Jadi bersedialah anda. Kalau anda tak menyebar luaskan, tak melebarkan jihad ni, membantu orang sihat, maka orang akan pergi dekat saya lah lepas ni, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada coach saya. Jadi inilah coach saya, Cikgu Ali Dahlan, juga merupakan seorang guru yang sudah pun bersara. Jadi semua orang kat sini ada mentor, ada coach dia. Jadi kalau ada, ucapkan terima kasih kepada coach anda. Dan lepas ni, kalau dah habis program, text dia, WhatsApp dia, ucap terima kasih, ya Allah coach, terima kasih kerana bantu saya nampakkan dunia yang sebenar ni, nampakkan dunia kesihatan kan. Sebab kita takkan ke mana-mana kalau tak ada orang mula ajar kita. Kan? Kita pun mula bukannya sekolah lahir-lahir tu pandai. Kita kena banyak belajar. Kan. Dan inilah guru saya dalam bidang nutrisi daripada saya gemuk. Sebab kisahnya dia ni jiran saya. Jiran lalu lalang depan rumah kan. Depan rumah 2 tahun. Daripada dia gemuk sampailah dia kecil halus. Kan, dia halus tu sampai suami saya kata, wah halus sangat Ali ni. Dah macam penyakit dadah. Aku pun menang masa tu lah kan. Tapi lepas tu dia main besi bang. Dia main besi sampai sado kan. Jadi dia antara coach sado dalam Malaysia ni kan. Okey, itu cerita coach saya lah. Jadi terima kasih kepada coach saya, Cikgu Ali, kalau dia ada dalam ni. Terima kasih Li kerana bantu saya jadi sampai macam sekarang. Dan kepada anda yang ada coach, jangan lupa lepas dia teks coach anda, ucap terima kasih kepada coach anda. Tak kira lah dia ada salahnya. Okey, yang bantu saya untuk nampak dunia online ni Maminah. Inilah orang yang bantu saya nampak dunia online. Terima kasih coach Yati. Sebab Yati ni dulu dia mula dekat Ipoh kan. Dekat Ipoh jual cheese coat. Jual cheese coat kan. Lepas tu satu masa lepas dia dah tak ada kat Ipoh kan, saya kat Kuala Kangsar, dia kat Ipoh. Lepas tu kami jumpa dekat event di Ipoh lah kan. Jadi bila tiba-tiba dia tak ada kat Ipoh, masa tu dia pergi Shah Alam, dia berhijrah
Lepas tu dia belajar dengan Najib As-Sadok, dia pergi kelas-kelas yang berbayar apa semua. Lepas tu tiba-tiba dia viral. Dia ada fanpage yang ramai. Masa tu dia, Coach Ina, satu Malaysia lah. Dikenali Syai Aizat. Jadi masa tu belum lagi cerita Team Sokmed apa semua ni. Tapi dia orang lah antara pelopor online di Malaysia dulu yang saya kenal lah. Sebab saya masuk start pun 2012 yang seriusnya. Walaupun start 2008, 2012 baru serius. Belum jumpa Team Sokmed lagi. Lepas tu barulah saya pergi IoT. Hidup saya berubah ni, saya pergi IoT 4 pada March 2018. Itulah detik perubahan, turning point, sebab saya tengok gambar binaan. Saya tengok gambar Coach Yati buat video, oh kita bersedia, masa tu IoT 3 bersedia untuk pergi ke IoT 4. Saya kata benda IoT ni. Kebetulan saya masa tu baru bawa orang ke Spectacular 2018, Januari, saya bawa 8 orang. First time dalam hidup saya bawa orang. Sebab saya ni takut, ada fear tau, ada fear. Aku nak cerita apa lah, aku malas nak promote ke orang. Aku ni cikgu, kawan kata peniaga lah, MLM lah, apalah, banyak ni. Banyak biawak, biawak. Kan, semua orang ada biawak. Tapi biawak saya dah senyap kan ni. Kan. Okey. Tapi bila saya dengar daripada Coach Ati, dia buat video tu, dia live, dia kata, oh kita akan sedang bersedia untuk inilah event yang paling best dalam hidup anda, yang akan mengubah hidup anda. Saya rasa, wow. Lepas tu ada pula orang saya masa tu Cikgu Siti, dia kata, Kak nak pergi, nah dia bayar duit. Dia kata, dia bayar duit, lepas tu, nah duit hotel sekali. Dah tak nak, terpaksa lah saya pergi. Pergi memang betul-betul turning point hidup saya. Masa itulah saya pergi, saya ingat lagi saya pergi tu, saya pakai baju Melayu, bersampit, bertanjak kau. Sebab ada tema Melayu pada masa tu. Dengan panah aku bawa. Sekali tengok orang dalam tu biasa je kan. Subhanallah, Masya Allah. Tapi itu pengalaman yang hebat. Lepas tu semua presiden tim. Dan saya duduk sekali dengan Mak Yana. Sebelah Mak Yana. Dengan Mak Yang. Sebelah Mak Yang. Pendekkan cerita, panjang cerita tu kan. Pendekkan cerita duduk sebelah Mak Yang. Lepas tu saya bersembang dengan Mak Yang, dapat bercakap dengan Mak Yang. Dan saya happy sebab Mak Yang layan saya macam kawan lama. Saya tanya kenapa Mak Yang layan baik dengan saya. Sebab saya bukan siapa-siapa dengan Mak Yang. Jawapan Mak Yang tu memang menyentap hati saya lah. Jawapan Mak Yang kata, Ustaz, you are my love line. Wow, love line. Bukan side line, bukan down line. My love line. Kan? Lepas tu, melalui Coach Asakov yang juga jiran saya duduk kat sebelah masa tu, saya, Asakov dengan Alif, dengan Anu. Daripada situlah kami dapat singgah ke rumah Mak Yang. First time ever, dan semakin jelas misi saya pada masa tu kan. Sebab kita buat masa tu goal setting. Special masa tu saya, Asakov dengan Mak Yang yang ada. Tapi Mak Yang fokus kat saya. Fokus kat kita lah pada masa tu kan Asakov kan. Jadi Alhamdulillah itulah turning point, detik perubahan. Jadi antara penyebabnya saya nak berubah, saya jumpa ni gambar binaan ni kan. Gambar, terima kasih Coach Yati kerana tindakan anda telah membantu orang macam saya berubah. Bayangkan banyak mana tindakan kita yang membuatkan orang berubah sebenarnya tanpa kita sedar. Dan kita tak tahu cerita kita ni akan jadi kekuatan kepada cerita orang lain. Kan? Terima kasih lagi sekali Coach Yati. Dan saya ingat event yang paling mengubah hidup saya, masa tu saya nak minta cuti nak pergi ke Spectacular. First time dapat VIP, balik IoT, amalkan apa yang ada dalam IoT. Dia punya syllabus Master of, ada 4 syllabus, 4 modul tu, masuk modul yang royalty tu, amalkan. Tiba-tiba dapat VIP pergi Spectacular. Masa tu tak ada cuti, saya dah beli tiket apa semua, isteri saya pun nak pergi tapi tak ada cuti. Tapi ditakdirkan Allah, ayat Yati satu je, Ustaz, burn the bridge. Power good, burn the bridge. Saya dengar ayat tu lepas tu daripada Rudy. Dia burn the bridge, dia bakar sijil dia kan, bakar sijil. Tapi saya tak adalah nak bakar sijil. Kata burn the bridge. Kata wow kan. Tapi itulah, Alhamdulillah dengan izin Allah kami sampai ke Spectacular Singapore VIP, dan first time saya bawa isteri saya bersama walaupun tak ada cuti, tapi kami dapat cuti. Rupanya saya faham bila kita ada kita ada burning desire, strong desire, dan kita ada visualization, kita bayangkan apa yang kita nak dan kita buat affirmation, kita nak apa kan, kita nak apa. I qualify for all Herbalife vacation and promotion. Dapat dengan izin Allah lah, dengan izin Allah. Jadi apa yang kita dah belajar ni buat. Siapa yang belum belajar, bersediakan diri untuk belajar, untuk terima ilmu ni. Banyak sangat ilmu dalam Herbalife ni yang membantu mengubah diri. Bukan dapat ilmu kurus saja.
Sebab saya tak boleh nak baca dah komen-komen. Bukan dapat ilmu kurus je, macam-macam ilmu kita dapat kan. Macam-macam ilmu kita dapat. Okay, next. Banyaklah cerita kat situ. Sekarang ni PKP hari ke-25, ke-26. Stay at home ni lah kerja saya. Dan saya pasti anda pun sama. Pagi bersiaran Zoom, petang bersiaran Zoom, malam bersiaran Zoom. Kita hidup dengan Zoom. Sebab kita nak keluar tak boleh. Kita senaman pun dengan Zoom kan. Kita bercakap bersembang pun dengan Zoom. Jadi Alhamdulillah. Ini TV saya kat rumah. Stiker work from home dengan work from anywhere tu kisahnya nak tampal belakang kereta. Tapi sebab bila nak bubuh kat kereta, wiper saya tu kat luar kan. Jadi tak boleh nak tampal kat luar, dia kena tampal kat dalam, dia kena buat lain. Jadi saya tampal kat TV. Jadi best, rupanya bila kita tampal kat TV, kita boleh connect TV kita dengan handphone kita, dengan laptop kita ke TV. Jadi saya bersiaran kat bawah je lah. Connect dengan TV sebesar-besar siaran dengan audio yang jelas. Kata, ya Allah, gini rupa work from home. Best gila kot. Lepas ni semua orang mesti nak work from home juga. Mesti. Sebab best gila. Yang bestnya work from home with happiness. Dia tak sama. Kalau kita work from home macam biasa, sebelum saya rasa macam sekarang ni, dia work from home tapi tak ada happiness. Tapi yang ni memang gila real happiness kan. Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah. Okey. Itu dia nampak. Dengan kain plekat je kot. Duduk rumah ni pun kain plekat juga. Akan sayang kan. Dia duduk rumah. Ni sebelah ni katil rasa nak landing je kan. Boleh melunjuk kaki kan. Orang tak nampak, orang nampak yang atas je kan. Tak tidur je kan. Okay, best work from home. Sebab tugas kita adalah bantu orang jadi sihat macam kita juga. Okay, itu cerita yang my life. Ini cerita real life, your life. Okay, ini dalam kehidupan kita. Sekarang ni kita duduk dalam PKP hari ke-25 dan Alhamdulillah Allah tambah lagi lagi 14 hari dan sepatutnya kita bersyukur. Apa yang Allah bagi ni sebenarnya jangan tengok jangan tengok ujian tu, tapi tengok hikmah di sebalik ujian, pengajaran di sebalik ujian. Saya bersyukur sebab pengajaran ni banyak. Dululah saya kerja, bangun pagi, pergi kerja, siap-siap tu semua kan. Lepas tu balik petang dah tak larat. Tu malam nak kena kerja macam ni yang main handphone kan. Memang kita kerja. Kita buat sesuatu kena mencapai impian kerja. Menjadi hamba kerja. Cerita kan. Hamba kerja. Tapi sekarang ni dengan PKP, kita duduk di rumah, tenang-tenang kan. Kerja dengan cara bersembang, duduk di rumah. Dan tahniah, 15 hari bulan esok gaji masuk, 10 hari bulan statement dah keluar. Kan. 20 hari bulan dapat lagi penyata, dapat lagi duit masuk kan. Tak payah nak tunggu bantuan kerajaan dan sebagainya. Cara dia dengan hanya bersembang. Sebab dengan cara bersembang macam ni kita buka dua peluang. Satu peluang kesihatan, dua peluang pendapatan. Nanti kita cerita kemudian. Okey, ni cerita pasal PKP kan. PKP ni sebab apa? Sebab kita berperang dengan tentera Allah yang tak nampak. Satu makhluk nama dia coronavirus. Dan coronavirus ni dia boleh menyerang siapa saja, dia boleh menjejaskan sistem pertahanan tubuh kita dan kita sakit 14 hari mati. Innalillah. Tali dekat masa satu hari kita yalah okeylah juga kan. Tapi itu kita nak kena tengok ada hikmah kenapa kan. Kenapa kebanyakan yang meninggal tu ialah mereka yang kalau ikut kajian statistiknya mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Faktor umur. Sebab apa faktor umur? Faktor umur ni bila kita berusia, kita punya sistem imun kita menurun. Kan? Sebab tu orang berusia ni dia ada penyakit 3 serangkai dan sebagainya lah. Tapi tak semua orang berusia sistem imun dia kurang. Kalau orang berusia yang minum aloe, teh dan juga F1 dan juga menjaga kesihatan dan juga mengamal senaman, yang mengamalkan cara hidup sihat seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, maka sistem imun dia akan kuat. Tak kira dia umur berapa. Yang biasa yang di-attack oleh virus ni ataupun bakteria ni, kuman ni adalah kerana bila faktor umur. Sebab bila umur ni kita punya sistem imun kita menurun. Tapi kalau kita menjaga pemakanan, jaga kesihatan, insya-Allah sistem imun kita kuat. Yang kedua, kita tak cukup tidur.
Kita tak cukup tidur. Kita sepatutnya tidur yang cukup 6 jam ke 8 jam. Tetapi kerana sibuk kerja, sibuk main handphone, sibuk dengan entah apa-apa kehidupan kita, jadi kita tak cukup tidur. Tidur ni bila tak cukup, dia efek. Tidur tak cukup pun efek. Tidur terlebih pun efek. Jadi efek dekat mana? Dekat sistem imun. Kan? Yang ketiga, ubat-ubatan. Kita duk makan ubat banyak sangat. Saya dulu, masa saya badan gemuk, doktor bagi ubat darah tinggi tu banyak. Sebulan sepenggal. Dan saya sebelum tu saya bercakap dengan Kak Rohayati, Kak Ikin. Kak Ikin, ubat yang dia makan sebab dia migraine. Migraine dia makan 39 biji ubat sehari. Bayangkan 39 biji dadah ubat ni masuk dalam badan setiap hari. Apa kesan pada badan untuk jangka masa panjang? Memang dia akan merosakkan sistem badan, sistem imun badan. Jadi, yang makan ubat, jangan berhenti. Kena makan ikut nasihat doktor. Tetapi kalau kesihatan kita meningkat, pertahanan badan kita meningkat, sistem imun kita kuat, insya-Allah doktor akan kurangkan ubat-ubatan. Dan ubat yang memberi kesan kepada kita ni adalah ubat antibiotik. Yang mengurangkan sistem imun. Antibiotik ni dibagi untuk kita tahan kuman yang kena attack badan kita tu. Jadi kalau kita pergi hospital, klinik kerajaan, contoh klinik swasta, contoh kan dia bagi ubat antibiotik yang paling power. Lepas tu bahayalah kita. Sebab dia bagi ubat apa pun dah tak load dah kita. Dah kebal sistem imun kita dah lali dengan ubat. Jadi ubat-ubatan ni antara faktor yang mempengaruhi sistem imun. Kemudian senaman. Mereka yang kurang mengamalkan senaman, yang tak berpeluh, toksin tu tak keluar, toksin badan. Lepas tu badan-badan kita ni sendi-sendinya berkarat. Sendi berkarat. Dia macam ni lah. Siapa yang ada basikal ataupun air-strider ataupun ada alat senaman kat rumah, kalau kita tak pakai dia jadi macam ni. Karat kan? Alat senaman tu bukan tempat sidai tudung. Bukan tempat sidai baju. Bukan tempat letak pokok bunga. Bukan buat hiasan. Kalau yang senyum-senyum tu ada tu. Maaf kan? Ini real. Jadi tulang badan kita pun sama. Jim Rohn kata, thing you don't use, you lose. Benda yang kita ada tapi kita tak pakai, ni tulang bergerak kita ni kalau tak bergerak, dia keras. Dia tak boleh nak berfungsi seperti biasa. Minyak insel dia hilang. Kan? Okey. Kemudian stres. Dalam hidup kita ni, kita stres dengan macam-macam. Tapi bila kita duduk dalam PKP, kita duduk di rumah, kita lebih bertenang. Kita ada me time. Kalau dalam TKO, kita bangun seawal 4:30 pagi, kita dah ada salam tahajud. Kita recommend buat tahajud bangun malam tu. Kita serah diri pada Allah, berdoa, berzikir dan sebagainya. Kemudian kita solat subuh berjemaah. Kemudian kami ada kelas mengaji pula pukul 7 sampai pukul 7.30. Lepas tu dah 2 hari ni, satu hari kita ada Rising Star pula online. Dalam grup BMS memang rasa hidup ni luar biasa lah. Duduk dekat waktu PKP ni lebih happening, lebih sibuk daripada hari biasa lah rasanya kan. Okay. Tapi jangan stres. Jadi kita enjoy. Do what you love what you do. Itu yang saya rasa sekarang. Sebab tu saya rasa work from home with happiness. Sebab kita buat apa yang kita suka. Dulu saya buat kena paksa. Ustaz, nanti Ustaz kena hantar laporan laporan. Ustaz kena buat ni kan. Kita buat kerja untuk mencapai impian orang lain. Tapi kali ni, saya buat kerja untuk mencapai impian diri sendiri. Itu yang best. And work with happiness. Work from home with happiness. Okay. Kemudian, faktor yang mempengaruhi sistem imun ialah nutrisi. Nutrisi ni apa? Yalah, kita memang syarikat nutrisi lah. Nutrisi ni nutrien daripada makanan. Makanan yang berkhasiat yang kita makan. Dia ada makronutrien, dia ada mikronutrien. Makro ni yang besar itulah karbo, protein dan lemak baik. Mikro ni yang lain-lain itulah vitamin A, B, C, D dan sebagainya. Okey. Dan alhamdulillah dengan syarikat yang kita duduk sekarang ni dengan Herbalife, semua tu dah dipermudahkan untuk kita hasil daripada kajian saintifik. Kita ni di backup by science. Kita ada lebih 300 orang para saintis yang buat kajian berkenaan dengan apa yang kita makan ni. Luar biasa. Dan saintis itu daripada seluruh dunia. Dan bahan yang kita ambil bukan dibuat di kilang yang biasa-biasa, tapi dibuat kajian hasil daripada kajian makmal. Dan sebahagian daripada saintis yang mengkaji makanan yang kita makan, nutrisi ni yang membantu saya jadi macam ni, dan membantu anda juga turun berat dan jadi sihat ni, ialah nutrisi yang nutrisi yang orang kata apa, yang pakarnya adalah yang terbaik yang dapat anugerah Nobel Prize. Kau kalau nak cerita pasal NW dengan Omega 3. Nobel Laureate Prize in Medicine.
satu-satunya living doktor yang masih hidup ada dalam Herbalife. Dr. Louis Inaro. The best doktor, Dr. David Hibbert. The best doctor for 10 consecutive years. 10 tahun berturut-turut, the best doctor. Ada dalam Herbalife. Dan saya tengok syarikat-syarikat lain menggunakan nama Dr. Louis Inaro menceritakan pasal nitric oxide. Sebab nitric oxide sekarang ni membantu COVID-19 ni. Sebab dia melegakan radang radang dalam ni kan. Sebab dia membantu membuka salur darah. Tu cerita nitric oxide daripada Louis Inaro. Power. Jadi orang hebat berada dengan kita sekarang ni. Jadi kena bersyukur. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Bila kita faham yang ni, kita berada di tempat yang betul sekarang ni. Jadi kita nak cerita. Dengar cerita saya lepas ni, insya-Allah. Okay, next. Okay. Ni yang saya buat. Daripada nutrisi apa yang kita makan ni, sebab kita ni ada 3 perkara tau. Yang badan kita ni ada 3 komposisi. Kita ada fizikal, jasmani, jasad. Kita ada roh, spiritual, dan kita ada emosi diri kita ni. Dan inilah kita nak bagi nutrisi ke 3 perkara ni. Kita bukan bagi makan kita minum saja ni. Tapi kita kena isi ke 3. Jasad kita, fizikal kita, emosi kita ni kena tenang, kena bersama dengan sekat yang betul. Saya bersyukur ada 300, ada berapa ratus orang ni, 347 orang malam ni. 347 orang Saya tak sangka, memang ramai gila kot. Dan yang penting spiritual, makanan rohani kita ni, apa yang kita isi kan. Bagi kita sebagai orang Islam, kena baca Al-Quran lah. Itulah makanan rohani kita. Umpama kita bercakap setiap hari dengan Allah. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Memang luar biasa hidup. Baik, kita nak bercerita pasal Ramadan. Dah bersedia? Kita nak bercerita pasal Ramadan. Kita ada berapa belas hari lagi menuju ke Ramadan. 2 minggu lebih lagi, tak lama dah. 24 hari bulan. Hari ni dah 11 hari bulan. Berapa belas hari lagi kan? Okey, hari 12 hari bulan. Baik, ni dalil kewajipan puasa disebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana diwajibkan ke atas orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi umat Islam wajib berpuasa. Dan alhamdulillah, kelebihan kita pada tahun ni, walaupun janganlah kita nampak kekurangan tahun ni, tak ada sembahyang tarawih berjemaah ustaz, tak best. Tahun ni kita kena kurung lebih awal daripada setan ustaz. Itu pula yang dipandang kan. Memanglah setan kena kurung bulan Ramadan. Kita bukan setan kena kurung. Tak. Tapi kita kena bersyukur. Inilah Allah nak ajar kita jadi imam kat rumah. Selalu hang duduk belakang imam. Hari ni hang jadi imam kat rumah. Jadi imam kepada isteri, jadi imam kepada anak-anak kan, belajar kan. Inilah masanya. Inilah mak-mak jangan habiskan masa duduk buat kuih je kat dapur. Asyik nak memasak aje. Inilah masa nak bersama dengan keluarga. Seperti Mufti Perak dia cakap harus Zamri kan. Zamri kata, Zamri ni sini saya sekolah. Zamri kata, jadikan musalla, ruang tamu kamu itu sebagai musalla, tempat kamu berjemaah. Dan dia setiap pagi dia buat kuliah subuh, kuliah duha. Dia panggil kuliah anak-anak bersama dengan keluarga dia kat rumah. Inilah masanya bulan Ramadan. Bulan lain tak boleh buat. Bukan tak boleh buat, boleh. Tapi bulan Ramadan istimewa. Sebab ganjaran pahala dia double, triple. Bukan double, triple. 70. 70 disebut apa? Sekali ganda double. Triple 3 kali ganda. Kalau 70 disebut apa? 70 turtle. Kan? Kita kena sebut. Okey, sekali aku je. Okey. Apa maksud berpuasa? Okay, ini definisi lah. Semua orang tahu apa maksud puasa sebab slide ni saya sediakan untuk STS Northern. Banyak Chinese dalam tu. Jadi kena fahamkan bagaimana beza umat Islam berpuasa dengan beza agama lain berpuasa. Sebab puasa ni bukan hanya pada Islam. Agama lain pun ada puasa. Kan? Puasa ni ikut takrif dia menahan diri daripada makan dan minum. Daripada terbit fajar dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Menahan diri daripada makan dan minum. Makan tak boleh, minum tak boleh, dan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Benda-benda yang membatalkan puasa, koroi hidung dan sebagainya tu. Dan puasa daripada subuh, daripada waktu imsak tu sampailah waktu maghrib kamu buka puasa. Tu maksud berpuasa. Tak boleh buat apa-apa. Tapi kita boleh tidur, boleh
boleh jalan, boleh buat benda lain, boleh mandi dan sebagainya, cuma tak boleh makan je, tu je kan. Dan kita menahan diri tu anggaran lah dalam pukul 6 sampai pukul 6 dalam 14 jam, 16-14 jam gitu kan. Ikut waktu lah. Kalau waktu siangnya pendek tu untunglah. Duduklah kat kutub utara ke kutub selatan ni kan, waktu siang dia pendek. Nasib lah. Sekali tiba-tiba waktu malam dia, waktu siang dia panjang, jenuh kan. Dan saya merasa puasa di Sabah puasa di Sabah, 6.30 dah berbuka kan. Bestnya kan. Syukur, Alhamdulillah. Okey. Apa yang berlaku ketika berpuasa? Ketika berpuasa, badan kita ni kita tak makan. Jadi pagi, kalau orang yang berpuasa dia bersahur dengan nasi. Jadi sahur dengan nasi ni dia akan kenyang kan. Bila kenyang kan pukul 12, pukul 11 dia akan rasa cerak, dia akan rasa lapar kan, rasa pedih tu. Dia mula meronta, dia mula rasa gelisah dan tak selesa. Jadi sebab badan menggunakan tenaga yang ada pada masa itu, terutama daripada karbohidrat. Dia tarik kita punya karbohidrat. Ini adalah kajian saintifik yang disebut ni daripada buku yang diambil kan. Kemudian bila tenaga yang ada pada badan itu dah diambil, dia akan ambil, dia dah habis, dia akan ambil tenaga daripada lain lah, daripada otot, daripada lemak dan sebagainya. Okey, itu yang berlaku. Okey, sebab tu kita kena bersahur, disunnahkan bersahur ataupun dipanggil pre-dawn meal, disunnahkan bersahur. Okey, dan dari segi kesihatan, apa yang digalakkan untuk ambil untuk bersahur, kena ambil banyak fiber, sebab fiber ni, serat ni membantu kita melambatkan rasa lapar kan. Kemudian kita kena ambil karbo kompleks, simple kan, kena ambil kompleks karbo kan, supaya kita dapat sustain energy tu, bertahan tenaga tu. Kalau kita ambil simple karbo, cepat kita, dia proses tu cepat, jadi kita cepat lapar balik. Kemudian kena ambil low fat dairy products, kena ambil minum macam susu, kemudian protein kan, yang membantu dia repair tisu-tisu dalam badan kita kan, dan meningkatkan kita punya sistem imun. Lepas tu kena minum banyak air. Bila nak minum banyak, lepas berbuka lah ataupun waktu bersahur, sepanjang malam tu, nanti kita ajar macam mana cara nak minum banyak pada waktu bulan berpuasa. Kemudian kena kurangkan makan garam, makanan yang masin. Sebab apa? Bila makan masin ni dia menyimpan banyak air, dan kurangkan minuman berkafein. Nanti kita ajar macam mana cara yang terbaik untuk berpuasa. Sebab ini pengalaman saya sendiri, kita berpuasa dengan cara lama, saya rasa macam siang je lemau. Nak tunggu pukul 7 tu, pukul 4, pukul 3 tu dah rasa dah gelisah. Dah rasa macam tak larat dah. Kan? Tapi kalau kita berpuasa dengan cara yang betul, dengan nutrisi ni, dengan belah, insya-Allah kita akan dapat puasa dengan lebih selesa. Dan inilah masa kita nak training semasa dalam bulan Syakban kan. Okey. Kenapa pentingnya bersahur? Kerana membantu pelawasan, membantu penghadaman, kemudian memberi tenaga kepada, kalau kita tak bersahur, kita akan lemah. Nak berpuasa kita akan lemau, tak larat. Kemudian mengurangkan rasa lapar. Kalau kita tak puasa, tak sahur, kita rasa lembik nanti. Sebab tu sunnahnya, kalau ikut sunnah Rasulullah, sunnah bersahur dengan 3 biji kurma. Masukkan apa sajalah. Kalau tak ada kurma, buah boleh. Apa sajalah, minum air paling kurang. Ambil pahala fadilat sahur tu. Kemudian rasa kurang sakit kepala, kurang rasa keletihan, kemudian menstabilkan gula dalam darah. Kemudian air ni dia membantu hydration. Taklah badan kita rasa kering, rasa pecah bibir dan sebagainya, pecah bibir, kulit kering dan sebagainya. Jadi itu pentingnya sahur. Sebab kita nak tak makan selama 14 ke 16 jam. 12 jam ke atas dah. Jadi sebab tu sunnah Islam ni dibuat supaya memudahkan kita, bukan menyusahkan kita. Baik, kita dah kat jam 10 lah. Bolehkah kita extend lagi ni kan? Kan? Okey, iftar. Okay, iftar ni berbuka puasa lah. Kita panggil break the fast. Dan apakah makanan yang terbaik untuk kita iftar? Biasanya orang lepas iftar ni, lepas berbuka tu orang tak larat, tu jadi lembik. Dan itu mungkin kita ada cara yang lebih baik. Tadi kita akan ajar cara yang lebih baik. Macam mana cara yang baik. Okey, ini iftar. Paling baik ikut sunnah ialah makan kurma, break the fast, ataupun berbuka dengan makan kurma. Sunnahnya makan kurma. Kalau tak ada kurma, makanlah buah. Kalau tak ada buah, makanlah apa saja yang ada, janji kita berbuka.
dan yang paling baik shade. Okay, sekarang ni cuaca di tempat saya hujan lebat. Jadi keluar mesej dekat saya punya ni, your connection is unstable. Kalau terputus nanti kita sambung balik, jangan ke mana-mana, rugi. Okay. Kepada kualiti apa yang kita makan untuk berbuka. Salib, elakkan sewaktu berbuka 3M. 3M. Pertama, minyak. Jangan pilih makan yang berpuasa untuk berbuka ni, makan minyak. Makan yang berminyak buka, kita lapar, dia nakkan nutrien, tapi yang masuk tu adalah minyak. Punya bilai rambut perut juga timbul yang lain. Sial. Masin. Jangan makan yang bergaram, yang tinggi garamnya. Sebab sistem pengharaman dan sebagainya lah. Dan manis pun sama juga. Jangan banyak makan kuih-kuih yang terlalu manis. Nak makan, nak rasa isu. Cukup dah lah. Kena ingat tu. Minyak, masin, manis. Kena ambil, kena kurangkan. Okey, tips makan di bawah bazar Ramadan. Sekarang ni tak ada bazar Ramadan offline. Orang pergi bazar. Tapi bazar Ramadan dah berkembang. Sekarang ni order apa tu sampai kat rumah. Grab tu sampai. Kan? Lagi bahaya sebenarnya. Line Ustaz mungkin connection. InsyaAllah mungkin minta send over sidang. Kan? Okey. Sorry. Line saya tak stabil, hujan lebat di luar tu. Jadi tapi tak apa, kita usaha berkongsi ilmu bersama dengan kita sama. Okay, sudah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Percaya je. Okey. Biasalah. Sabaran, sekejap. Okey. Punya slide tak nak keluar dah. Sekejap. Cerita pula. Bos ni. Ya. Okey, bersambung Okay, dalam bazar Ramadan, kita berbuka puasa. Kalau kita pergi round bazar Ramadan, kita kena tengok keperluan kalori orang tak sama setiap individu. Lelaki dewasa 1,500-1,600 kalori. Jadi perempuan lebih kurang 1,300 daily DCR, calorie requirement. Dan kita 200 kalori supaya kita balance bersederhana. Kita dah tak ada bazar Ramadan. Ini slide saya tahun lepas. Nah, scroll kita nanti sebab kita bazarnya online aja. Makanan yang paling sihat, insyaAllah. Jangan habiskan duit kita dengan makanan-makanan yang merapu. Lalas kita banyakkan makanan yang original. Elakkan processed food. Makan real food. Okay. Next. Ini penting. Bulan puasa, jadual kalau saya cerita saya. Boleh ambil dan tulis sebab bersahur dan buat cek ketat, buat 3 scoop isteri. Kalau campur dengan kurma dia jadi lapar. Kenyang. Oats lah.
Dan paling baik dengan F3. Kalau tak ada F3, tak yang lain F1 pun cukup. Kalau yang ada F1 saja, tak, saya tak ada halo, saya tak ada T, saya ada F1 je. F1 pun cukup. That is the best. InsyaAllah, beza tau. Kita bersahur dengan F1, bersahur dengan tuition, dengan kita bersahur tanpa tuition. Sangat berbeza. Inilah bertahan sampai kita berbuka. Lain. Kalau saya tak pergi bazar pun tak apa. Saya selesa dengan Syekh Hambalah. Lepas tu makan roti atau dengan cukup. Kalau ada nasi, makan nasi. Kalau tak ada nasi pun tak. Saya akan bersahur dengan Syekh, berbuka dengan Syekh. Okey, kalau bersahur, saya akan minum. Tapi berbuka terbalik. Saya berbuka Syekh, baru aloti. Baru makan nasi atau benda lain. Kalau bulan Ramadan, lepas maghrib ataupun lepas tarawih, baru makan nasi. Biasa maghrib tu, Syekh, kenyang dan gila. Selesa, aku tu selesa, dia tak terlalu lapar, dia tak terlalu kenyang. Selesa sangat. Itu cara terbaik. Lepas tu minumlah berbuka, minum segelas air. Lepas maghrib minum gelas yang kedua. Lepas tu semayang tarawih, sebelum semayang tarawih minum gelas yang keempat, habis solat tarawih minum gelas yang kelima. Lepas tu nanti nak bersahur, bangun sahur tu gosok gigi, minum air dulu segelas. Kemudian semayang tahajud minum lagi segelas. Lepas tu bersahur minum lagi segelas. Apa? 8 gelas air. Waktu bersahur, berbuka sampai bersahur pada malam. Cukup. Susun. Okey. Kemudian makan malam selepas tarawih. Itulah kita makan makanan hidangan yang sihat. Bagikan kepada suku karbohidrat, lemak dan sebagainya. Nasi suku, ikan ayam suku. Tu picin, energi percaya je kat saya. Aku dah pegang. Ya, ini real lah jadi. Kalau jadi pada saya, jadi kat tau. Saya tengok umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tetapi usia biologi je tu. Saya jumpa umur 63 tahun, tapi jalan macam orang 36 tahun. Mana Kak Lisa, umur 52 tahun. Sekali dia bercakap suara dia, Allah, remaja. Bukan suara je remaja. Sama macam dia remaja. Kan? Minta maaf lah kalau saya sampaikan yang terbaik. Kami minta sikit masa lagi, paling-paling pun benda yang saya nak cakap, mungkin connection kita tadi, tapi kalau lebih kenapa kan, personal lah. Okay. Kenapa life is the best dalam ulama? Ramai orang cerita ni. Kalau autolisis ni biasanya berlaku 30 hari kedua, 30 hari pertama proses autolisis ni, kalau kita masuk grup coaching, baru 10% sel badan diperbaharui. Masa tu lah kita kena PCE dan sebagainya, pening-pening lalat dan sebagainya kan. Rasa nak muntah lah ustaz, ni kepala lah ustaz, keluar gatal lah ustaz, macam-macam keluar masa tu kan. Itu sebulan pertama, 30 hari pertama. Kemudian 30 hari kedua, 66 sel badan diperbarui. Maknanya kalau kita konsisten 66 hari, 66%, maknanya 60 hari, 30 hari yang kedua. Kemudian selepas 90 hari yang ketiga, barulah 100% sel badan
perbarui. Tetapi dalam bulan Ramadan, semua proses autolisis ni berlaku dalam masa sebulan. Itu yang amazing. Dia cepat sebab kita berpuasa. Allah bagi kerja dekat perut ni 11 bulan. 11 bulan. Sebulan dia bagi rehat waktu siang. Waktu itulah perut berehat dan dia boleh perform dengan lebih baik. Nampak tak? Itu hikmah Allah bagi Ramadan. Kita tambah dengan nutrition, makanan yang baik, yang sihat. Allah bagi lebih daripada tu. Kita akan jadi dapat sel baru. Jadi kita raya dengan sel baru. Sebab tu bila raya, berubahlah. Ustaz, muka dah berubah lah, makin muda. Tiap tahun aku jadi muda. Bukan saya je, semua orang jadi muda. Tak percaya tengok orang-orang sebelah, setiap tahun dia jadi orang baru, jadi muda. Jadi dengan cara dia amalkan full nutrition lah. Selalunya proses ni makan masa 90 hari, tetapi berita gembiranya dia berlaku dalam tempoh 1 bulan. Jadi dia lebih efektif, double, triple efektif daripada bulan-bulan biasa. Baik. Okey, ini yang saya sebut tadi 30 hari proses biasa, 30 hari membersih, 30 hari barulah nutrien yang kita makan tu menyerap dalam badan. Kemudian 30 hari yang ketiga barulah dia repair, membaik pulih sel. Dan semua ni berlaku dalam masa 30 hari je. 30 hari, maknanya dia ambil masa dalam Ramadan 10 hari, 10 hari, 10 hari. Itu amazing of Ramadan. Ni yang saya cerita tadi, sama yang cerita. Baik, dah habis Ramadan. Kali ni Ramadan kita mungkin di rumah guna Okay, no problem. Cabaran Ustaz kali yang ketiga ya malam ni. InsyaAllah. Okay. So, tak apa. Kita tunggu sekejap Ustaz lagi sekali. Okay. And then kita akan endkan lah session ni. Okay, Ustaz dah masuk kembali. Go Ustaz, go. Go Ustaz. Sekejap saya cuba unmute Ustaz tapi dia punya Ambil Ustaz. belum dapat juga. Belum dapat respon. Hujan pun cemburu dengan Ustaz nak cerita tentang autolisis malam ni. Okay, sekali. Okay, sekali lagi Ustaz. okey. Minta maaf terputus lagi. Okey, boleh dengar Okey, minta maaf terputus lagi. Memang hujan lebat sangat dekat luar tu, jadi saya terpaksa hantar handphone saya pakai data. Jadi saya pakai wifi saya dah 2 kali putus. Minta maaf sangat minta maaf sangat. Okay, kita sambung kita punya bicara. Sikit lagi dah nak habis dah, okey. Sikit lagi dah nak habis. Minta maaf banyak sangat minta maaf sangat. Hujan lebat kat luar. Dan line saya dia tulis sini, your connection is unstable. Tapi tak apa. Biarlah connection tak stable, janji kita stable. Kita kerja happy kan. Kita dapat dengar ni happy. Saya dapat tengok wajah-wajah ceria dalam ni. Nampak muka senyum, nampak yang komen terima kasih, thank you. Saya ucapkan terima kasih kembali. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Maknanya Allah bagi ujian untuk saya punya slide pun dia pun unstable. Bila kita ada cabaran, dia tak inti kan. Okey, sekejap tunggu slide saya ni. Slide tadi tak nak berfungsi. Okey.
Okey, ni dia. Tips makan sihat suatu bulan hari raya. Kita tak tahu lagi raya kita macam mana. Kalau ditakdirkan PKP habis, kita sempatlah beraya dan berziarah. Bila saya datang ke rumah Sakoh, saya pernah tidur rumah Sakoh, alhamdulillah kan. Masih Ustaz Sudi datang. Bolehlah pergi rumah Coach Izan, saya bolehlah pergi rumah anda semua dalam ni yang jemput-jemput. Cukup kerana saya ada kawan-kawan, jaringan kawan-kawan yang hebat, insyaAllah. Jadi kita kena berkunjung, jadi boleh screenshot lah. Jangan, maknanya kalau kita nak beraya, kita kena sarapan pagi dulu, kemudian kita kena tengok apa makanan yang ada dekat ruang tamu, dekat yang dihidangkan oleh tetamu, oleh tuan rumah kan. Kita tetamu kena beringat, kita datang beraya, kita bukan datang nak mentera darah. Kita nak meraihkan tuan rumah. Dan gunakan piring yang kecil, tu tips lah, gunakan piring yang kecil dan bawa air, minum air kosong, jangan minum air berkarbonat. Paling baik bawa aloe dan teh ke mana saja anda pergi. Dan kalau minuman manis yang disediakan tu, pasingkan gulanya ataupun kita minta air kosong kalau kita tak bawa bekal. Dan yang paling best saya nak share ni, amalkan 5-5-5. Yang ni bukan saya buat, ini Kementerian Kesihatan yang recommend. Apa maksud 5-5-5 ni? 5-5 bukan buku 3-5. Buku 3-5 lain. 5-5-5 ialah makan 5 kumpulan makanan setiap hari. Setiap hari kena lengkap. Mesti ada protein, karbo, lemak baik, fiber dan air. Lengkap 5 tu Kemudian makan 5 jenis sajian buah dan sayur. Maknanya kalau pinggan kita tu 5 color lah, lebih baik kan. 5 sajian buah daripada pagi snacking tu Okay, kemudian hadkan 500 kalori maksimum sekali makan 500 kalori. Dan kita ada 3 kali snack, 3 kali meal. Sebab tu 6 kali makan sehari Kemudian hadkan 5 gram garam. Garam ni kontrol, terkawal. Kalau boleh tak payahlah ambil makanan yang bergaram lagi dah. Sebab garam ni dah ada dalam setiap makanan kita yang real food. Amalkan bersenam 5 kali seminggu. Maknanya 3 ke 5 kali seminggu, 30 minit setiap sesi. Kalau 5 kali seminggu dalam 20 minit. Senang je, vacuum rumah, cuci kereta, kemas dapur, basuh baju, sidai baju. Kalau boleh buat banyak pergerakan lebih bagus. Lebih banyak peluh tu lebih banyak keluar toksin daripada badan. Senang Okay, next. Ini kalori-kalori. Saya rasa anda semua dah mahir dah. Kita boleh Google pun. Tapi berhati-hatilah, inilah kalori yang kita tak nampak, kita tak perasan kita makan suatu hari raya. Contoh ketupat, seketul dah 87 kalori, dia nasi, karbo. Dan kita makan satu bukan cukup. Sebab tu kena minum shake dulu setiap pagi raya tu sebelum kita makan. Contohnya lontong. Lontong memang favourite. Kat rumah saya kalau mak memang buat lontong lah. Kemudian laksa pining, apa saja makanan pada hari raya nanti tu memang makanan-makanan ingat. Mentera darah. Tulis. Dan juga kuih. Kuih ni kalau kita makan satu, dia tak cukup. Sebab benda manis ni dia addicted. Kita akan jadi ketagih, kita nak makan lagi. Contoh almond ni. Kalau satu, tak cukup. Saya lah. Walau saya tak tahu. Sebab tu, cara saya untuk makan almond, saya gigit sikit-sikit, makan lambat-lambat. Nak juga. Kita ni kena, janganlah strict sangat, jangan rigid sangat. Kita kena menikmati sikit-sikit. Saya akan kongsi. Kalau boleh saya kongsi dengan saya punya partner lah. Bini saya lah, isteri saya kan. Boleh buat. Tengok sama-sama, kurus sama-sama lah kan. Kena kongsi lah. Kalau apa ni, minum, memang kami beli air pun satu. Kongsi 2. Bukanlah kedekut, tak. Kita berbahagi kalori. Sama-sama dapat kalori tu kan. Berbahagi kalori. Okay. Tapi kita rasa lah, semua saya akan makan juga sikit-sikit tapi berpada. Dan yang penting senjata raya kena ada. Apa senjata raya? Tulis. Patutnya kita ada banyak panjang lagi depan ni. Kita tahu lah, saya mungkin kena lajukan slide. Okey. Senjata raya mesti ada mesti ada aloe, mesti ada teh, mesti ada PC formula, mesti ada omega 3. Itu antara senjata raya yang wajib ada. Nanti kita cerita pasal produk Okey, ini semua kalori-kalori, anda boleh screenshot dan tengoklah. Okey. Kenapa kena ambil sarapan pagi yang sihat? Dia macam ni tau. Benda-benda yang kita tunjuk gambar makanan yang tinggi kalori tadi, dia menaikkan kadar gula dalam darah. Jadi bila kadar gula naik, pankreas kita kena keluarkan insulin. Jadi insulin ni dia akan menolong menstabilkan kadar gula dalam darah. Dia akan turunkan kadar gula. Tengok sarapan tradisional ataupun orang yang skip
breakfast dia makan brunch, breakfast and lunch. Jadi bila kita makan pagi yang berat, tinggi kalori, dia akan naik kadar gula, naik. Jadi pankreas terpaksa merembeskan insulin, pop, dia akan turun balik. Dia turun, dia lapar, makan balik. Sebab tu kalau kita makan pagi yang berat pukul 8, pukul 10 kita lapar balik, kan? Makan balik pukul 10. Pukul 12 dah lapar balik, dan pukul 1. Makan pukul 1. Sekarang pukul 3 dah lapar balik nak goreng pisang. Nampak tak? Itu dia punya kejadian saya dulu. Tapi kalau kita ambil makanan yang rendah GI, low GI seperti kita punya F1. Siapa tahu F1 kita berapa GI? F1 kita lebih kurang GI dia 15 ke 30 GI, 20 GI. Tengok dekat penutup. 15 ke 20 GI, 25 GI. Kadar gula dia rendah. Jadi dia menstabilkan kadar gula dalam darah. Kita tak lapar sangat dan kita tak kenyang sangat. Ini yang Nabi sebut. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah di tengah-tengah. Tak lapar sangat, tak kenyang sangat. Dan masa tu kita rasa selesa sepanjang hari. Betul badan kita tak lemau, tak rasa exhausted, tak rasa letih, tak rasa tak larat sebelum kita berbuka tu. Okey, ini gambar pankreas. Okey, kenapa kelebihan makanan rendah gula saya dah jelaskan tadi. Kita next je lah sebab masa kita. Okey, ini yang saya nak recommend, terutama kalau ada orang baru dalam ni tak kenal apa yang Ustaz sebut. F1 tu apa Ustaz? Kita lumba ke? Saya punya style, saya bukan menjual produk. Saya tak suka buat. Saya doa dengan Allah. Saya nak tunjukkan, ya Allah, satu bisnes dekat aku. Ya Allah, tunjukkan aku satu bisnes yang aku tak perlu menjual produk. Aku tak nak menjual. Nak bisnes tapi tak nak jual. Gila kan? Tak nak menjual, kemudian tak nak jumpa orang. Malu nak jumpa orang. Gila kot, Ustaz nak jual, tak beli barang orang kan? Tu saya punya lah, saya punya attitude. Saya punya pemikiran. Kemudian saya tak nak simpan stok. Sebab saya tahu cikgu-cikgu sekolah ni dia suka menjual. Kat sekolah tu tudung, tupperware, kasut, stokej, semua ada mak nenek kat sekolah tu. Semua nak dijual. Kan? Jadi rumah ni penuh macam stok emas, semua. Jadi saya minta 3 perkara ni. Tak nak bisnes tapi tak nak jual. Yang kedua tak nak jumpa orang. Yang ketiga tak nak simpan stok. Semua ni ada dalam Herbalife. Saya tak menjual, saya cerita lifestyle saya. Saya bangun pagi minum shake, kemudian pergi bersenam, lepas tu cerita berkonferensi dalam Zoom. Cukup bulan dapat duit. Itu yang saya pencen. Siapa yang tak faham boleh datang rumah saya cerita lagi detail. Senang gila kerja ni. Betul ya, work from home with happiness. Siapa tak percaya, memang tak percaya lah. Tapi siapa yang percaya, yang nampak ni real life story. Dah lah turun 1 kilo. Kan? 65 kali. Lepas tu dapat gaji pula. Best apa? Kan? Okey. Kemudian tak jumpa orang. Tak jumpa live. Jumpa dalam maya. Jumpa pun tak boleh pegang. Cuma salam. Mana boleh salam. Jadi selamat, tak kena COVID. Kemudian tak ada simpan stok. Orang nak, kita klik, tekan sampai rumah dia. Ya Allah, best gila. Okay, kita nak cerita panjang pula cerita ni kan. Okey, produk Herbalife ni adalah nutrition, cellular nutrition. Dia adalah makanan dipanggil hasil kajian kepada saintifik. Dan dia ada nutrisi dalaman yang kita masuk makan dalam badan, dia ada nutrisi luaran yang buatkan kita ni usianya remaja daripada usia sebenar. Okey. Okey, ni yang pertama. Ni adalah king of the product. Inilah yang kita duk makan setiap hari. Saya duk makan selama 9 tahun. Secara serius. Secara serius daripada 2012 sampai sekarang dah tahun yang ke-9. Alhamdulillah, rendah GI-nya 15 ke 20 GI. Ada 16 vitamin dan minerals. Kemudian boleh makan banyak kali. Tak ada makanan yang boleh makan banyak kali dan sihat. Anda makan nasi 6 kali sehari. Macam mana rasa? Tapi kalau makan shake 6 kali sehari, saya menang juara kebangsaan jom kurus 1 Malaysia Games sehari. Makan 6 kali sehari shake. Itu tip rahsia saya bongkar habis. Sebab yang power pun dalam 150 kalori. 190 kalori, 200 kalori lah senang. Kalau makan 6 kali, yang sedap tu baru 1,200 kalori. Keperluan badan saya 1,600 kalori. Nampak tak? Dan kalori yang masuk adalah kalori yang high quality kalori. Full of nutrient, full of nutrition. Nampak? Best. Inilah, dia kata, the best meal in the world. Makanan yang terbaik. Sebab saya kalau saya makan benda lain, saya akan rasa sakit badan. Saya makanlah benda yang daripada pasar malam ke, daripada mana ke, saya rasa sakit badan. Tapi kalau saya makan nutrient, saya makan F1, makan nutrition, badan rasa sihat, sedap. Siapa yang rasa sama macam saya? Kan?
Terima kasih yang komen tu kan. Sama kita geng. Terima kasih. Fast ke? Pak, five. Five. Okay. Maknanya itu je. Apa yang terzahir sekarang ni adalah apa yang masuk sebenarnya. Okay. Dan diuji secara klinikal rendah glycemic index. Okay. Number 1 in the world in meal replacement. Tahniah. Congratulations. Dan ni yang kedua. Ni yang dalam ni. Ada aloe dan teh. Ini aloe lah. Aloe ada 3 perisa. Original, masam dan sedap. Sebab dia membantu kita punya sistem pelawasan, sistem perkumuhan. Dia mencuci rambut, perut. Nama dia vilai. Dan vilai ni kalau dia pendek, dia rosak. Dia tak dapat menyerap nutrien yang banyak dalam badan. Saya bukan doktor, saya bukan pakar dietitian, bukan nutritionist. Tapi hasil daripada pembelajaran, kalau ada doktor ni tolong betulkan saya. Hasil daripada pembelajaran, bila vilai kita ni panjang, subur dan sihat dan segar, dia membantu dia menyerap nutrien dalam pemakanan kita. Barulah kita dapat full, maksimum nutrition daripada yang kita makan, makanan kita tu. Kalau tak, jadi badan kita jadi tak dapat nutrien lah. Kita makan banyak tapi makin, ada tak orang yang makan banyak tapi kurus? Dia panggil malnutrition. Kan? Sebab dia lalu dia tak boleh nak terima nutrien tu, tak masuk. Dia yang lalu dia sabun kau, tak makan pula. Lalu cuci tangan, mahal. Okey. Kemudian dia ada satu nama dia chamomile yang akan menenangkan. Jadi kalau orang stres, elok minum aloe. Ini bagus. Bawa inulin. Ini fiber. Dia ada serat. Ini membantu melambatkan rasa lapar. Okey. Dan serat tak larut. Dia membantu. Contoh macam dia menyerap kita punya lemak-lemak apa semua kan, kita bawa keluar lah sekali kan. Mana dia bagus, dia mencuci, menyerap kotoran yang ada dan dia bawa keluar. Dia membantu sistem khusus, sistem penghadaman kita. Okay, next. Ni bagus, teh. Siapa dah minum teh? Saya campurkan aloe tadi dalam ni dengan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh bercakap kerana kita dah habis 10.30, tak apalah kan. Lebih sikit pun tak apalah kan malam ni kan. Dan 312 orang. Mungkin dah kurang tapi tak apalah. Sebab minta maaf lain saya tak stabil. T ni ringkasnya dia ada 5. Nak senang ingat 5 formula. A, B, C, D, E. Extra F tambah satu lagi. A, antioksida. Awet muda. Kalau anda perasan apple tu bila dia kupas kulit ini akan jadi kuning, coklat kan. Itu dipanggil oxidize lah, dia telah teroksida. Oksida ni dia melindung kita, satu lapisan khas yang melindung kita daripada pencemaran. Banyak pencemaran keliling kita ni. Jadi teh ni dia oksida, dia jadi lapisan oksida. Dia jadi satu lapisan awet muda dia bagi. Teh lah senang nak kenal. Awet muda. Lepas tu kalau makan kulit jadi muda. Okey. Yang kedua B, burn fat, bakar kalori. Kalau tak percaya, minum teh ni dengan panas-panas. Minum teh halia, madu, panas-panas. Memang confirm berpeluh. Sebab dia bukannya dia membakar lemak, tetapi dia membantu meningkatkan metabolisme. Tak ada makanan yang membantu membakar lemak. Tapi dengan teh, dia membantu meningkatkan metabolisme. Dia meningkatkan kita punya heart rate. Jadi kita rasa berdegup, kita rasa berpeluh. Bila berpeluh ni, toksin keluar daripada badan. C, cleansing. Cuci perut, cuci usus. Senang buang air, kan? Jadi minum teh banyak-banyak. Dia membantu pelawasan. D, detox. Pernah tak kita rasa sakit badan, sakit urat, sakit sendi dan sebagainya. Kalau ada mak kita kan, bagi dia rasa minum teh. Memang insya-Allah. Saya pun kalau saya ni bersikal, saya kaya bersikal, bagus untuk atlet teh ni. Sebelum kita ada CR7 drive. Okey. D, detox. E, energy. Energy, bagi tenaga. Kalau siapa yang makan ni, siapa yang bekerja, dia akan rasa energetik. Kalau driving, nak balik raya, tapi kita tak tahu lagi raya ke tidak. Tapi kalau kita balik raya tahun ni, lepas PKP, pastikan ada teh dalam kereta sebab, insyaAllah, balik raya, kan, kita bekalkan teh dalam kereta supaya kita driving dengan bertenaga. Dan siapa yang minum teh, dia dapat satu lagi F, extra. Feel good. Senyum memanjang bawa kereta tu. Senyum. Okey. Itulah A, B, C, D, E, F. Tulis. Okey. Dan ni F3. Siapa sini yang nak turun berat, yang berat dia lebih 100 kilo, 90 kilo, dia nak turun berat, dia tak nak menggelebih.
Dia tak ada, kan orang turun berat, dia kalau dia turun lebih 40 kilo ke 50 kilo, dia akan ada macam balung ayam ni, lembik kan, tangan, kat perut, gelebih-gelebih. Minum ni F3 ni bagus. Sebab tu gambar dia gambar ramping tu. Sebab dia adalah solid protein. Protein ni dia membantu membina otot. Dan protein ni membantu sistem imun. Dan protein ni membantu melambatkan rasa lapar. Banyak manfaat protein ni. Bagus, tambah blend dalam F1 pekat-pekat, dia memang jadi terbaiknya. Okay, next. Guarana ni bagus untuk otak. Untuk otak dan juga bagus untuk energi. Boleh minum air panas, boleh minum air sejuk. Memang power. Dulu nama dia NRG, sekarang dia tukar jadi Guarana. Okay. Dan kita ada Cell Activo. Cell Activo ni macam kita makan macam kita makan, dia membantu macam multivitamin jugalah. Macam multivitamin ni macam pil sayuran. Jadi dia menambah lagi, melengkapkan nutrien yang ada tu. Cell Activo. Dan membantu kita menggalakkan sel, pertumbuhan sel. Okey. Kemudian omega 3. Ini pun sama, dia kalau dimakan sekali dengan NW network, dia membantu dia kalau ayat mudah nak mencair-cairkan lemak tu. Ini senjata hari raya. Mesti ada sebab buah bekal. Siapa nak kulit cantik, siapa nak turun berat cepat, elok makan ni. Memang ini tips yang power lah. Hari ni omega 3 ni boleh makan pagi, petang, malam. Kalau yang biasalah. Kalau kita budget lah, banyak lagi bukannya ubat, dia adalah suplemen, dia boleh makan. Dan saya pernah tengok orang makan banyak-banyak dan kulitnya cantik. Kan? Makanlah omega 3. Okey, dan kita ada banyak lagi sebenarnya yang tak ada sebut dalam ini. F1 Sports, dia ada casein dan dia bagus. Dan light. Kalau orang yang bersukan, yang aktif senaman, kita dekat Malaysia ni baru ada satu perisa je, Manila. Kat US dah ada orange, dah ada coklat dan sebagainya. Baik. Panjang cerita semua. Kalau tak salah saya protein bar kita tu mungkin ada. Kalau rasa yakin, cuma selamat. Okay. Kita dekat sini dari segi hukumnya, panjang lah ceritanya kan, tapi ringkasnya berdasarkan soalan saya. 11. Okey, kalau habis masa sikit lagi boleh tak? Wah, 11 nak tutup dah. Ni yang best sebenarnya. Tadi pun best, tapi ini lagi best. Y11 sebab saya jumpa diri saya yang sebenar, dan saya doakan anda yang baru dengar malam ni, kalau nanti yang dah biasa dengar, dia pernah baca cerita saya pun, saya jumpa diri saya dalaman yang sebenar. Saya jumpa siapa Nur yang sebenar. Dan saya hormat diri saya. Dulu saya tak pernah di sekolah, saya akan makan nasi lemak 2 pinggan. Dengan saya akan orang kantin yang akan buka tong nasi lemak tu, keluar asap, saya bayangkan cerita dulu kan, keluar asap, kemudian saya akan cedok beras asap masuk atas pinggan, satu cedok tak cukup, masuk cedok yang kedua, dan saya akan ambil kuah, saya kacau kuah tu beras asap, letak atas pinggan dan taburkan penuh dalam pinggan, dan saya akan ambil telur yang goyang letak ke atas. Terbaiknya sarapan pagi. Dan itu setiap hari, sepinggan tak cukup, masuk pinggan yang kedua. Gila. Dia balik, dia fikir balik, zalimnya kan, zalimnya. Sekali takut. Pengalaman sakit. Cerita pengalaman sakit ni. Okay. Tapi itulah zalimnya dulu. Tapi sekarang ni saya tak lagi. Pagi mesti nak cari nutrition. Saya akan bangun pukul 4.30 pagi. Bagi salam tahajud dalam TKO. Dan saya suka bersama dengan TKO, dengan tim saya. Dan insyaAllah saya rasa tim lain pun sama. Dan
Terus kita pagi sarapan, lepas tu kan kita ada snacking, makan tengah hari, makan siap. Saya post setiap hari dekat media sosial saya gambar makanan saya. Boleh tengok situ hari-hari. Boleh petik, boleh copy, nak post, nak share, silakan. Tak ada masalah. Sila follow, jangan add saya Kalau kat Facebook sila follow. Kalau request friend, saya tak ada nak kenal dah, tak ada tengok. Follow tak apa. Okey. Panjang ceritanya. Okey, dan yang bestnya saya jumpa my spiritual self. Saya jumpa kenapa yang saya buat sekarang. Sebab saya ada purpose of life. Saya tahu kehidupan saya. Itu saya kata, saya sekarang ni bekerja untuk diri saya. Saya bukan kerja duit. Sebab saya purpose of life. Sebab ingat ni, tak semua orang ada gaji. Saya lepaskan gaji saya sebagai DG48, guru DG48. Isteri saya pun sama, dia akan bersara lagi beberapa hari. 1/5 dia bersara. 1/4 saya bersara. Saya hantar orang sama-sama tapi dia hantar dokumen lambat. Jadi delay sebulan. Okey? Tapi kami akan hilang gaji. Saya pegang ni konsep dia, tak semua orang ada gaji. Tapi semua orang ada tulis. And bila kita dengar audio Ustaz Nasrullah, rezeki ni umpama air bah yang melimpah, datang umpama bertalu-talu banyaknya rezeki ni. Yang menghalang rezeki ni adalah perisai rezeki tu. Nanti ulanglah, dengarlah. Dan kalau nak belajar boleh kita menuntut. Kalau jemput saya minum shake kat tempat anda, belanja saya shake, saya open semua rahsia tu. Kan? Bahaya. Okay, next. Okay, why Herbalife? Work from home, work from anywhere. Saya lupa nak tambah dekat sini, with happiness. Tak ada dekat tempat lain. Saya tengok orang lain semua work from home. Tapi dia mengadu, Kang, cikgu ni hantar kerja sekolah, suruh anak murid buat kerja sekolah pun salah, tak bayar kerja sekolah pun salah. Lepas tu nak buka Google Classroom, dah buka kena buka Google, tak boleh buka Zoom, kan kena hack. Banyak hacknya kan. Lepas tu kena buat laporan, siapa yang dah buat ni, berapa kelas dah buat, lepas tu kan tak buat kena, buat pun kena, buat lebih pun kena, tak buat pun kena kan. Jadi suka hati kita lah, duduk kat rumah just sembang-sembang cerita pasal diri sendiri, biar terputus line banyak kali pun, hujan dah berhenti, line stabil, boleh bercakap jelas, dapat bercakap dan berjumpa dengan 294 orang, dah kurang dah. Okay, ni Alai tu sibuk dah kan, apa nak masuk classroom masing-masing. Okay, next. Okay, I like to share my story, dan ini yang saya suka buat. Dalam Herbalife, kita share cerita kita kan? Kita bukan share cerita orang lain. Kalau kerja lain, saya kena share benda lain. Ini kita share cerita kita share cerita kawan-kawan kita kan? Kita share best kita dalam Herbalife ni, dan kita memberi inspirasi kepada ramai orang. Dan yang paling best dalam Herbalife ialah recognition, penghargaan. Kita dapat jalan, dapat jumpa kawan, dapat jaringan yang ramai, saya dapat bercakap dengan semua orang dalam ni, dan saya doakan semua orang dalam ni semoga anda semua sihat, ceria, bahagia, kaya dan berjaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Best kan, itulah kerja Herbalife. Best, mendoakan orang dapat berjalan. Saya kerja 16 tahun dengan kerajaan. Yelah, bukan nak cerita kerajaan tak bagus tak, tapi kerajaan saya yang baru ni, kerajaan 3 tahun ni memang power. Memang power. Kerajaan 3 tahun ni, tahun lepas pergi Taiwan. Tahun lepas Korea. Taiwan ni cerita Taiwan lagi, Taiwan sikit. Duduk dekat hotel, tak tahu lah siapa yang pergi sekarang. Okay. Ni, duduk hotel Shangri-La Hotel yang termahal. Dia orang pergi Google dekat booking.com, dekat Lazada tu, 1,700, 1,900 semalam. Gila kot. Tak pernah terfikir. Duduk tingkat 30 lebih, kemudian saya pergi naik dekat rooftop swimming pool, tingkat 40. Rooftop swimming pool ni masa tu suhu dia 11 darjah Celsius, bergigil. Kita cakap keluar asap. Keluar asap kan. Okay, kemudian pakai baju mandi tu, turun bawah, saya bawa Google, saya dengar Syakov, aja belajar berenang. Kan, dia tengok saya berenang. Dia memang atlet kan, atlet marathon, Ironman. Okey. Yang bestnya bila kita masuk dalam air tu, suhu dia suam-suam 27-28 darjah. Sedangkan suhu dekat atas tu 11 darjah. Masuk dalam tu, lepas berenang saya baring dekat buih-buih tu. Yang keluar buih sebab dia keluar bubble. Let the bubble massage your body.
Oh, nikmat. Baring kat situ, pandang atas nampak bintang. Beribu bintang. Hotel beribu bintang dekat Taiwan, suhu sejuk dalam air yang panas. Gila. Pengalaman tu tak dapat jual beli. Saya ada adik saya memang jutawan lah. Real jutawan. Bukan jutawan MLM tak. Dia memang real jutawan, dia businessman. Adik saya ni memang dia panggil Datuk Rosdi. Dia kata dia tengok Roman pergi dekat jalan kan. Dia kata Roman pergi jalan ni best gila lah dia tengok kan. Dia kata dia boleh bayar tapi dia bayar tak sama, takkan dapat macam Roman dapat. Dia pergi spend 400,000. Pergi Spain, pergi Euro, pergi mana-mana jalan. 400,000. Buang duit macam tu je. Duit dia banyak. Dia kalau cerita pun cerita juta. Dia tak ada cerita ringgit ni. Cerita juta semua. Tapi dia kata, dia tengok pengalaman saya, walaupun saya belum ada juta-juta, tapi dia tengok pengalaman kita dapat berjalan dengan Habelah dia kata, dia takkan dapat beli macam Roman dapat dia. Itu pengalaman yang orang share dengan saya dan kita lalui sendiri. Tahun lepas pergi Korea, best juga pergi Korea, pengalaman yang luar biasa. Kita pergi dekat permulaan musim sejuk. Memang banyak pengalaman tak dapat nak ceritakan. Kita berjalan banyak negara dan tahun ni kita nak pergi Spain. Ya Allah, pergi free dah. Pergi free. Kan? Siapa nak bagi kita pergi free? Kalau tak dapat pergi Spain, dapat pergi Pattaya kan. Pengalaman pergi Korea, saya naik first class. Tak pernah aku masuk dekat executive lounge tu. Makanan ni, ya Allah, selalu ada dewan. Ada bilik semayang, ada bilik apa, duduk dekat dalam first class flight tu, boleh baring, boleh pelunjuk kaki, ada macam-macam benda, jakun sekejap. Jakun, tapi ni real life. Memanglah saya cerita sebab saya orang yang tak melalui pengalaman tu. Sebelum Habelah saya tak pernah jumpa pengalaman tu. Tapi Alhamdulillah dengan Habelah, saya dapat lalui pengalaman yang luar biasa. Itulah cerita Wai Habelah. Dan saya rasa bila dah sekali dapat pengalaman ni, VIP, kita akan nak VIP lagi. Percaya je kat saya. Dan saya doakan, semoga semua yang bekerja membantu ramai orang sihat di luar sana, yang membantu ramai orang dapat pendapatan di luar sana, insyaAllah tahun ni kita berjalan lagi ke Spain bersama-sama. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa? Ini ada permission. Sebab saya pergi Taiwan tu kan, saya keluar dekat Dewan Spektakuler tu, kat luar ada gambar tu. Saya tunjuk kat isteri saya, yang abang nak gambar kat sini sebab abang nak pergi ni. Tahun tu, saya tak tahu macam mana nak pergi sana pun. Nak kena ada 40,000, 60,000, tak tahu pun. Dan bila kita ada gambaran kita nak pergi, kita ada strong desire, burning desire, insyaAllah dapat. Jadi saya rasa lepas ni aku nak pergi Spain. Memang dapat. Saya doakan semua ada 300 orang dalam ni, semua dapat pergi Spain. InsyaAllah. Kalau nak lah, kalau tak nak tak apa. Kan susah. Okay, next. Nak habis lah. Ni saya recommend kepada anda di luar sana. Do what you love what you do. Makan ni makanan yang sihat. Bila kita makan yang sihat, kita boleh buat banyak benda yang tak pernah kita terfikir nak buat. Saya dulu kat sekolah, saya guru silat. Saya memang mengajar silat. Tapi bila saya sebut pasal silat, buka langkah, orang pelik tengok aku. Ustaz ni silat ke silap? Ya betul, kan? Besar badannya. Tapi kita boleh buat handstand dia, kan? Jadi lepas tu, bila buat handstand lagi cantik lah, kan? One handstand. Memang glamour kan kembali. Snap gambar ni, ambil gambar selfie. Oh malah ni bercerita dengan Ustaz. Kan Ustaz cerita dia boleh buat handstand ke? Oh kan. Besok masukkan kat media sosial anda. Anda pun terviral sama. Anda tahu? Lepas tu semua orang cari, dengan siapa yang aku nak beli Habelah ni? Kan? Istilah untuk huru-hara. Okay, last. Nak habis lah. Nak tutup buku lah. Okay, sila follow saya di Facebook, di media sosial saya, di Facebook, di fanpage. Jangan request friend, tapi boleh follow. Boleh follow fanpage, boleh follow Instagram. Saya ada YouTube channel. Tadi saya buat affirmation di YouTube channel saya. Walaupun tak ramai subscriber dia, lasah je lah. Janji kita bagi perkongsian. Saya bukan peduli berapa ramai orang like ke orang tak like ke. Yang penting saya share. Dan bila saya nak tengok, saya boleh tengok balik. Itu je tujuan saya. Itu yang bestnya. Okay, dan ni kerja sekolah anda. Cikgu kan, kena lepas kerja sekolah. Lepas ni, slide yang anda ada ni, gambar yang anda ada, nota yang anda ada ni, anda tulis 3 perkara yang saya belajar daripada kelas malam ni. Buat 1, 2, 3. Itu paling ringkas lah. Itu murid yang malas. Kalau murid yang rajin, dia akan buat banyak lah. Anda nak A ke, nak cukup makan je kan. Nak lulus, terpulang. Kalau kita nak masuk syurga pun, kita kena buat yang terbaik kan. Kita kena ada qualification. Itu nak masuk syurga. Nak jadi yang terbaik pun sama. Kan. Terpulang, kemudian tuliskan nama anda, lokasi anda, siapa nama coach anda dan tag saya. Dekat IG story, tag saya kat IG story, dekat Facebook story, dekat
tag lah kawan-kawan anda, tag lah semua supaya kita sebarkan benda ni secara online. Semua orang tengah main handphone ni. Semua orang tengah main handphone. Bila tengok, oh anda dengan cikgu yang viral tu ke? Memang anda pun viral, confirm. Okey. Kemudian buat, jangan tunggu besok, malam ni terus buat. Kalau besok juga macam mana kan? Memang kita jenis delay. Delay hasilnya delay. Ingat tu, tulis ni. Fast action, fast result. No action, slow action, slow result. No action, no result. Fast action, fast result. Slow action, slow result. No action, no result. You choose your result. Jadi orang putih aku ni. Okey. Saja daripada saya. Terima kasih kepada tim yang menjemput saya, tim Konstiana, terima kasih kepada Asyakan dan Fadilah, terima kasih kepada Izan, dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar celoteh saya sampai pukul 10.40 malam ni daripada pukul 9 dengan 3 kali terkendala. Wallahualam, saya mohon ampun dan maaf atas keterlanjuran kata-kata yang tak sedap dan yang menyentuh hati anda secara tak sengaja. Maafkan saya dan saya doakan anda semua sihat, bahagia, ceria, kaya, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Izan. Okey, Masya Allah. Terima kasih. Ustaz, dekat sini dia ada, kita nak open Q&A sekejap. Boleh. Satu soalan, ada yang kat sini. Boleh? Boleh. So kita open lah Q&A. Boleh tak share, Ustaz share macam mana Ustaz nak turun 65 kilo tu selama 65 kali secara konsisten? Apakah why Ustaz paling besar dan macam mana kita nak nasihatkan untuk orang lain yang nak turun berat? Even though yang orang nak turun 5 kilo pun kadang-kadang diorang malas, diorang tak konsisten nak turun 5 kilo tu. So macam mana? Apa yang Ustaz buat? What's your most motivation? Terima kasih kepada Izan bertanya soalan tu. Okey, soalan tu macam ni. Ustaz, macam mana nak konsisten kan? Macam mana nak konsisten turun berat sebanyak 1 kilo dan berapa kali anda pilih? Saya 65 kali kan? Okey, tips dia 3 perkara guys. Ada 3 perkara penting. Tulis, ni nota ni last. Sebab ni last 5 minutes. Yang last ni yang best. Last ni best. 3 perkara guys itu. Yang pertama, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Ilmu yang betul. Banyak orang dia dapat ilmu tapi ilmu yang tak betul, ilmu yang salah. Dia dengar daripada orang yang tak proven result. Dia dengar daripada ilmu Google. Kena dapat ilmu yang betul. Mana dapat ilmu? Baca buku, belajar dengan guru, kemudian buka audiobook, dengar talk kelas event macam ni. Pergi event. Sebab event yang paling best, kena pilih event yang paling best. Macam malam ni lah. Event yang paling best ialah, tulis event yang paling best ialah event yang anda miss. Event yang paling best ialah event yang anda miss. Jadi kena hadir setiap event sebab kat situ ada pembelajaran. Untuk guru bagi ilmu, kita tak tahu mana kata-kata dia yang jadi mutiara yang akan kita pegang. Mana kata-kata dia yang akan jadi mutiara yang kita pegang sepanjang hayat. Kena pergi event, kena belajar. Jadi tips yang pertama, kena ada ilmu. Baru boleh konsisten. Kalau kita buat tak ada ilmu, sebab tu tak konsisten. Hari ni makan, besok tak makan shake. Seminggu lagi baru makan shake balik. Sebab dah rasa sakit. Kemudian makan shake sebab rasa sakit. Lepas tu tinggalkan balik. Tak ada. Yang pertama kena ada ilmu. Kita tahu apa yang kita buat betul. Dan ilmu kena ilmu yang betul. Okey, yang kedua, mesti ada mentor. Mesti ada guru. Dalam Islam disebut sebagai guru lah. Murabbi. Kemudian mesti ada guru ni coach. Dalam konteks kita, coach lah orang yang akan membimbing kita. Dan cari coach anda. Bersyukur. Sebab tu orang yang melawan coach, yang ni ilmu tak berkat. Dia ego tau. Ego. Rendahkan ego kan. Sebab kita boleh kurus dengan coach kita tu dan kita boleh gemuk balik boleh gemuk balik. Bila kita melawan. Jadi saya walaupun sebenarnya saya punya coach dah tak ada. Ada. Dia masuk balik. Saya dengan sebenarnya dengan orang lain. Lepas tu saya masuk dengan Cikgu Usman. Cikgu Usman dah tak ada, dia berhenti, dia expired. Pergi balik pada Cikgu Ali. Panjang ceritanya, tapi saya hormat orang yang bimbing saya iaitu Cikgu Ali dengan Usman ni lah. Memang dia tak ada, jarang ada dalam cerita saya, tapi mereka ni membuatkan saya berjumpa dengan Herbalife. Dan terima kasih kepada mentor saya, orang Nepal ni, Jay Chow, Coach Jay Chow. Sangat baik dan dia
Saya rasa akhlak dia lebih Islam daripada kita yang Islam. Nampak dia macam tu kan. Nepal ni, J ni memang sangat baik dan juga Dries, asalnya presiden tim, sangat luar biasa, selalu bertanya khabar. Mesti ada mentor, guru yang betul. Sebab dia melalui jalan tu. Tadi turun berapa kilo? 45 kilo. Saya ikut je step dia. Saya turun 1 kilo tapi 65 kali. Saya ikut je step dia. J berjaya capai millionaire team masa tu. Dries dah capai presiden team. Dries kata, I just help 3 people. 6 years I go to president team, kata. 2 tahun dia tolong seorang, 2 tahun dia tolong seorang, 2 tahun tolong seorang, jadi 6 tahun dia jadi presiden team. Senangnya. Sebab tu kena follow track dia, sebab dia dah ada track record. Ikut je. Okey. Kemudian yang ketiga, mesti ada sumpahan, mesti ada support group, kumpulan sokongan, orang yang kita bersama, orang yang kita bersama, sealiran, satu kumpulan, macam kumpulan lah, macam kita geng ataupun grup kita lah, grup anda sekarang ni, anda grup apa? Kalau saya TKO, kadang sebelum tu nama Usra Nutrisi, saya rebranding. Sebelum tu nama grup Usra Razman, kita ada macam-macam dalam ni. Maknanya grup anda tu adalah anda punya kawan-kawan yang akan tarik anda kalau anda ke laut. Dia akan balik pelampung, dia akan ingatkan kita. Jadi mesti ada ilmu, mesti ada mentor ataupun coach, mesti ada group support ataupun environment, circle. Kita kena pilih circle. Lepas tu saya sebut, circle kita ni, siapa orang yang kita bersama, spend time with people that bring out the best in you, and spend less time with people that bring out the stress in you. Dapat tak? Spend time with people that bring out the best in you. Dia bawa kita jadi terbaik. Orang yang membina kita, bukan orang yang hina kita, orang yang membina kita. Memang J sangat orang yang humble, sebab tu saya follow dia. Saya pun terkesan dengan sikap dan sifat dia. Sangat humble, dia akan duduk belakang-belakang dekat tiang, dia cakap dengan saya sepatah satu-satu. Dan saya ingat pertama kali dia bercakap dengan Coach Ali bukan nak dengar cakap dia pun. Coach Ali makan kacang, gigi koci kan. Dia cakap, dia akan bagi ilmu tu sampai kita faham. Sampai kita faham. Jadi itulah tips macam mana nak konsisten, macam mana nak bagi nasihat dekat orang, macam mana nak ajak orang yang kita dah cakap tapi dia tak nak dengar kan. Okay, kalau orang macam ni, macam mana kita nak buat? Kita kena buat dulu. Kita tak boleh ubah orang, tulis. Kita tak boleh ubah orang, tapi kita boleh ubah diri kita. Bila kita ubah diri kita, orang akan berubah. Bila kita ubah diri kita, orang akan berubah. Percaya kat saya, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat ni. Menjawab tak soalan saya, Zan? Alhamdulillah, masya-Allah, sangat menjawab Ustaz. Okey. So, kita pun dah 10.45 Ustaz. Okey. Masa sangat mencemburui kita. Okey. So, masya-Allah, tabarakallah. Jom kita sama-sama beri tepukan yang sangat-sangat gemuruh kat Ustaz malam ni, masya-Allah. Jom kita clap. Okay, so secara repapnya yang penting untuk nak turun 1 kilo secara konsisten selama 65 kali itu adalah tidak mudah sebenarnya, tapi kena serapkan dengan 3 perkara yang Ustaz share last kali tu. Okay, yang pertama adalah ilmu yang betul, and then kita ada support group ataupun event, and then yang last sekali adalah kita perlu ada mentor ataupun coach. Sebab kadang-kadang kalau kita ambil ilmu daripada Google, benda tips-tips semua benda tu, kadang-kadang benda tu kita salah, betul tak? Tak ada orang guide kita, betul tak? Okay, so apa-apa pun anda rasa malam ni sangat best kan sharing Ustaz. Okay, InsyaAllah Fit for Ramadan program kita ni kita akan ada lagi minggu depan, okay, di masa dan waktu yang sama. Okay, insyaAllah kita akan buat Fit for Ramadan next week pada hari Ahad pukul 9 hingga pukul 10 PM juga. Okay, tapi kita bawakan dengan guest speaker yang best juga kali ni. Okay, siapakah dia? Adalah Ustazah Nurul Iman. Okay, Ustazah daripada Fit Wanita yang dia pernah share dekat TV3. Masya-Allah. Kita sangat ada lagi ramai orang untuk
Cik punya fit for Ramadan. Okay? So, esok juga insyaAllah hari Isnin, setiap hari Isnin sampai hari Jumaat, kami sediakan platform. Maksudnya Dream Team dan Next Level Team, kami ada sediakan platform untuk semua orang dalam ni untuk join untuk kami punya online breakfast club. Online breakfast club kami akan open pada pukul 9.30 sampai pukul 10 pagi. Dekat situ kita akan share what kind of dekat rumah kan kadang-kadang kita anything yang anda nak breakfast, tapi yang the best thing is healthy breakfast kita dengan herbal nutrition lah. And anak kita lemau senda-senda ini kita tak nak macam tu, okay? So apa-apa pun jangan lupa minggu depan ada fit for Ramadan lagi, and then kita esok kita ada online. Tolong ambil gambar ke